Hai dan Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya. Video ini adalah dibuat sebagai bahan bantuan belajar pada waktu PDPR ini. Cikgu harap semua dapat memberi fokus pada pembelajaran kita pada hari ini. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama cikgu untuk subjek Bahasa Melayu tahun 2. Okey, hari ini kita akan belajar untuk kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, mendengar adalah menggunakan telinga, bertutur adalah menggunakan mulut. Okey, mendengarlah, bertutur tu lebih kepada bercakap. Okey, bercakap menggunakan mulut, mendengar menggunakan telinga. Okey, baik, kita akan tengok. Apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah okey. Pada hari ini kita akan belajar untuk mendengar soalan dan menjawab soalan. Nampak tak cikgu merahkan dekat situ? Mendengar soalan dan menjawab soalan. Jadi kejap lagi akan ada soalan, lepas tu akan ada jawapan untuk soalan tersebut. Kita akan tengok sebentar lagi. Di dalam kemahiran bahasa Melayu, kita mesti menjawab soalan dengan bahasa Melayu yang penuh. Okey, maksud dia kalau dalam kelas bahasa Melayu, kalau ada soalan yang bertanyakan tentang apa-apalah, okey, tak kisahlah nama awak ke, mana awak tinggal ke, tak kisah. Jadi kalau ada soalan, awak mesti jawab dengan bahasa Melayu yang penuh. Okey, bahasa Melayu yang penuh ni adalah merupakan bahasa Melayu yang bukan macam kita guna selalu dekat luar lah, dekat rumah, bukan. Okey, sebab apa? Sebab kalau bahasa Melayu yang kita pakai dekat rumah, itu adalah bahasa Melayu yang kita panggil sebagai bahasa Melayu pasar. Okey, kita akan tengok. Biasanya orang akan jawab soalan dengan bahasa pasar atau ayat pendek sahaja. Yang kalau biasanya kita tengok dekat luar, orang akan jawab dalam bahasa pendek sajalah, atau kita panggil sebagai bahasa pasar. Okey, jadi hari ini kita akan belajar untuk menjawab dengan ayat bahasa Melayu yang penuh. Kita akan tengok contoh dia sebentar lagi. Cikgu akan bagi contoh yang mana kita akan buat contoh bahasa Melayu yang penuh, okey, dan contoh bahasa Melayu pasar atau bahasa Melayu yang pendek lah. Baik. Okey, ayat penuh lawan ayat pendek. Maksudnya ayat bahasa Melayu yang penuh lawan ayat bahasa pasar yang pendek. Kita akan tengok contoh ayat penuh. Okey, ini adalah soalan. Okey, hai, siapakah nama kamu? Soalan. Jadi ayat penuh bahasa Melayu yang awak perlu jawab adalah seperti ni. Nama saya Muhammad Safwan bin Mahyudin. Nama saya Muhammad Safwan bin Mahyudin. Nampak tak? Ini adalah merupakan ayat penuh. Okey, jadi kalau dia 2 markah, orang akan bagi awak 2 markah lah. Sebab awak jawab dengan bahasa Melayu yang penuh atau ayat penuh kita panggil. Okey, kita akan tengok contoh untuk ayat pendek pula. Okey. Hai, siapakah nama kamu? Kalau ayat pendek, awak akan jawab seperti ni. Muhammad Safwan bin Mahyudin. Ini adalah ayat pendek yang mana awak guna selalunya kalau dekat, contoh kat dalam kelas, cikgu tanya, hai, siapakah nama awak? Awak akan jawab, nama saya Ali. Okey, itu adalah ayat penuh. Kalau awak cakap ayat pendek, awak akan jawab macam ni je. Cikgu tanya dekat awak, siapakah nama kamu? Kamu akan jawab, nama Ali. Macam tu. Okey, ayat pendek saja. Itu adalah merupakan ayat pendek dan tak sesuai kita gunakan kalau dalam menulis di dalam bahasa Melayu punya kelas lah. Okey, apa yang awak patut buat adalah buat seperti yang dekat atas ni, nama penuh. Okey, ayat penuh. Nama saya Muhammad Safwan bin Mahyudin. Bukannya jawab Muhammad Safwan bin Mahyudin saja. Okey, jadi tak salah, tapi seelok-eloknya awak tulis macam dekat atas ni, ayat penuh. Okey, itu adalah ayat penuh dan bawah ini adalah ayat pendek ataupun bahasa pasar yang biasa awak guna dekat rumah ataupun di luar rumah. Baik, kita tengok contoh yang kedua.
adakah kamu mempunyai rakan baik? Kalau ayat penuh, orang akan jawab contoh dia macam ni. Ya, saya mempunyai rakan yang baik. Okey? Ataupun ya, saya mempunyai rakan baik. Ini adalah jawapan dekat soalan atas ni. Nampak tak, dia ambil sikit informasi daripada soalan dan masukkan ke dalam jawapan dia. Nampak tak? Okey, kita akan tengok pula contoh dia. Kalau contoh ni ada contoh yang betul lah, ayat bahasa Melayu yang penuh. Okey, kita akan tengok ayat pendek pula. Adakah kamu mempunyai rakan baik? Ayat pendek biasanya orang akan jawab macam ni, ada. Contoh kalau cikgu tanya dekat awak, Alice, awak adakah awak mempunyai rakan baik? Awak akan jawab dekat cikgu, selalunya awak akan cakap ada, lepas tu awak malu-malu. Contoh itu adalah merupakan contoh penggunaan ayat pendek dekat dalam kehidupan awak lah. Tapi kalau dalam bahasa Melayu punya kelas, dalam tulisan awak bila ada soalan tanya, contohnya adakah kamu mempunyai rakan baik, awak seelok-eloknya kena jawab macam yang atas ni. Okey, ya, saya mempunyai rakan baik. Ini adalah ayat penuh. Awak tak boleh tulis ada saja macam kat bawah ni. Sebab apa? Sebab dia adalah ayat pendek dan tak beberapa sesuai untuk digunakan dalam kelas bahasa Melayu. Okey, seterusnya, contoh ayat seterusnya. Okey, siapakah rakan baik kamu itu? Okey, ayat penuh yang biasanya orang akan jawab adalah seperti ini. Rakan baik saya bernama Ali bin Abu. Rakan baik saya bernama Ali bin Abu. Okey, ini adalah ayat penuh. Okey, jadi kalau 2 markah, awak akan dapat 2 markah lah. Kalau ayat pendek seperti di bawah ni. Okey, tengok. Kalau ada orang tanya, siapakah rakan baik kamu itu? Kamu akan jawab Ali bin Abu je. Ali bin Abu. Sikit je. Ini adalah merupakan ayat pendek dan tak beberapa sesuai digunakan untuk kelas bahasa Melayu. Okey, seelok-eloknya awak guna yang atas ni. Awak ambil balik informasi dekat soalan. Okey, nampak tak? Yang merah ni. Okey, lepas tu awak masukkan ke dalam ayat awak. Nampak tak sini? Siapakah rakan baik kamu itu? Awak akan jawab, rakan baik saya bernama Ali bin Abu. Okey, kalau awak jawab macam bawah ni adalah ayat pendek, tak beberapa sesuai. Seterusnya adalah, okey, mengapakah kamu menganggap dia sebagai rakan baik kamu? Kalau ayat penuh, biasanya orang akan jawab seperti ni. Saya menganggap dia sebagai rakan baik saya kerana dia suka menolong saya. Ini adalah contoh ayat penuh. Okey. Kalau ayat pendek pula, mengapakah kamu menganggap dia sebagai rakan baik kamu? Okey, kalau ayat pendek awak akan jawab selalunya adalah seperti ini. Sebab dia suka menolong saya. Sebab dia suka menolong saya. Nampak tak, ayat tu adalah ayat yang pendek saja dan kurang sesuai digunakan kalau dalam menulis atau menjawab soalan dalam kelas bahasa Melayu. Jadi kalau awak seelok-eloknya awak guna ayat yang seperti dekat atas ni, ayat penuh. Okey, elakkan menulis ayat pendek seperti di bawah ini. Okey, kita tengok ayat contoh ayat terakhir. Apakah keistimewaan rakan baik kamu itu? Okey, contoh ayat penuh yang awak boleh jawab adalah seperti ini. Keistimewaan rakan baik saya adalah dia seorang yang pandai. Nampak tak, dia guna sikit informasi dekat soalan. Keistimewaan rakan baik kamu, okey, dimasukkan ke dalam jawapan dia. Keistimewaan rakan baik saya. Dia just tukar kamu dengan saya. Okey, kalau kita ambil terus semua tak sesuai lah. Sebab apa? Dia akan jadi keistimewaan rakan baik kamu adalah dia seorang yang pandai. Kenapa tiba-tiba pula kamu? Jadi sebab apa? Sebab orang tu tanya tentang kawan baik awak. Jadi bila awak nak jawab soalan, awak kena cakap keistimewaan rakan baik saya lah. Okey, jadi kita akan tengok contoh jawapan ayat pendek. Nampak tak? Apakah keistimewaan rakan baik kamu itu? Kalau ayat pendek selalunya awak akan jawab sebab dia pandai.
sebab dia pandai. Ini adalah merupakan ayat pendek. Okey, dan kurang sesuai untuk digunakan di dalam kelas bahasa Melayu. Seelok-eloknya awak ambil sikit informasi daripada soalan, kemudian awak masukkan ke dalam jawapan awak. Barulah kita akan panggil dia sebagai ayat yang penuh. Okey? Itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.